Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih sidang hadirin masih lagi bersama dengan channel seadanya. Baiklah, sidang kita pada petang ni kan membahaskan, saya membuka serba sedikit akan apa yang ada di dalam penulisan hamba seadanya ini di dalam konteks bahasa Melayu, bahasa Adam dan pencarian sebuah warisan ketuhanan yang amat langka. Lantas tertera di hadapan kita antara muka surat yang ada di dalam naskah buku bahasa Melayu adalah bahasa Nabi Allah Adam atau bahasa manusia yang asal. Bahasa itu pada konteks dia adalah memberi, menerima, berinteraksi, faham dan bergerak, mewujudkan sebuah pola tenaga serta pementasan. Bahasa Melayu itu nyata wujud dan menghidupkan serta mencorakkan sesuatu serba-serbi. Lantas pada sidang pertama, buku ini saya akan buat cross-reference di antara berbagai cerita yang ada di muka bumi. Kenapa pengkaji Mat Salih mahukan pencarian kepada bahasa Adam tadi. Dan kenapa kita orang Melayu pada hari ini terlupa akan warisan leluhur kita yang amat agung, iaitu permata komunikasi rahsia bahasa alam, beralam dan alam ketuhanan tadi. Lantas kita mulakan dengan babak pertama di dalam buku saya yang mempunyai 116 halaman. Di dalam buku ini kita akan menceritakan bagi pembeli yang membeli buku ini, naskah pertama pada harga RM10. Naskah kedua saya berikan percuma. Dia datang dalam bentuk 2 siri. Sebenarnya dia dalam 5 ke 6 siri kerana ceritanya amat besar dan amat panjang. Jadi tajuknya buku ini adalah Bahasa Melayu Bahasa Keluarga Adam, Bahasa Ketuhanan Nan Esa. Telah siap babak pertama pada 5.14 petang 5 September 2023. Buku ini saya tulis tidaklah mengikut struktur yang biasa, iaitu dia tidak ada chapter-chapter. Chapter-chapter itu tersulam di dalam satu barisan. Perumpamaan saya memberikan bicara saya, kata-kata saya, pandangan saya dan kajian saya terus menerus. Maka sidang pembaca perlulah membaca dan cuba mencari dan membuka dan bertemu dengan apakah yang ada di dalam patah-patah perkataan dan bilah-bilah perkataan yang saya tulis tadi. Lantas semoga apa-apa bekal yang diperolehi ini semua supaya kita kembali ke gelanggang yang maha pengasih dan maha penyayang, dan kembali kepada pelukan bonda pertiwi, kerana Melayu itu kenal jantan betinanya, asal muasalnya, ku tahu asal usulmu seadanya jua. Maka dimulakan buku itu dengan Al-Fatihah kepada kedua ibu bapa kita, kepada kedua ibu bapa, ibu dan ayah kita, datuk dan nenda kita. Surah Al-Fatihah dan Al-Ikhlas kepada ayahanda dan bonda pertama Adam dan Hawa, nama mereka yang tersembunyi dan rahsia. Dan Al-Fatihah dan Al-Ikhlas kepada penghulu kita, baginda Muhammad SAW, Rasulullah kita. Jadi bahagian pertama saya membawa pembaca memahami bahasa itu kenapa wujud. Bahasa dan perkataan bahasa, kebanjiran yang isa tauhid. Tauhid perlulah meliputi dan tidak boleh ditinggalkan di dalam konteks bahasa. Ini cerita suatu zaman dahulu. Apakah definisi dan maksud bahasa itu? Bahasa Melayu, bahasa Cina, bahasa Hindu, bahasa Tamil, bahasa Jerman, bahasa Inggeris, bahasa Anglo-Saxon. Apakah sebenarnya kedudukan bahasa itu kepada makhluk ciptaannya yang bernama manusia atau Adam yang pertama itu? Dan kenapa bahasa keluarga Adam menjadi titik tolak dan teras kepada peradaban manusia? Isu Adam bermula daripada pasangan dan kepada keluarga Adam, Ahlul Bait tadi. The language of God. Mat Salih ni dia agak pening. Dia nak terus kepada bahasa ketuhanan. Sedangkan medium atau intermediary
dan pemegang amanah kepada bahasa ketuhanan di dalam jasadnya manusia itu tetap terpalit dengan keluarga ayahanda dan bonda yang pertama. Jadi bahasa yang esa atau bahasa tunggal sejati, atau bahasa diri sendiri, atau bahasa tauhid, atau Mat Saleh katakan the language of God. Kadang mereka kata God tu ada S, itu multiple God, dewa dewi. Tetapi sebenarnya semua bahasa itu akan merujuk kepada singularity, oneness atau tauhid, kesatuan dan konsep satu bahasa. Inilah bila berlakunya perpecahan, penyucian, kesesatan. Bahasa-bahasa itu telah melupakan manusia daripada jalannya. Bahasa itu berasal. Bahasa itu diciptakan. Pemilik bahasa itu adalah Yang Maha Esa Tunggal Sejati. Lantas, kenapa wujud bahasa? Bahasa sebagai intermediary mewakili pemerintah atau raja ataupun adam ataupun hierarki daripada ketuhanan kepada keturunannya. Di dalam mentadbir, memahami, menyaksikan. Di sebalik bahasa tadi ada kedudukannya di dalam syahadah tadi. Lantas, dia, ni kita ambil petikan dalam buku yang saya tulis. Di dalam erti kata lain, bahasa jiwa bangsa atau bicara diri, dia kena mula dengan galang ganti diri. Yang Maha Mencipta atau bahasa main server pusat atau titik, punca segalanya itu. Bahasa titik, bahasa dia Yang Maha Esa yang berbicara atau bergerak di dalam bentuk dan olahannya sendiri. Jadi di dalam konteks realiti yang kita hidup pada hari ini di muka bumi, atau lapisan-lapisan realiti atau wujud, lapisan-lapisan alam. Dia ada gelanggang dia, ada pemberat dia. Di dalam dunia yang saya duduk ketika ini, tuan-tuan sidang pendengar melihat saya. Belakang saya ada backdrop, saya letak satu pintu, ada bunga kiri dan kanan. Ini adalah masih lagi lapisan 2D. 2D yang tuan-tuan dan sidang pendengar melihat dalam konteks 3D. Tetapi kalau kita terbalikkan kepada 4 dimensi, 5 dimensi dan dimensi-dimensi lebih tinggi, kita ini duduk di dalam satu gelanggang, gelung dan geluk yang ada daya, ada lubuk dia, ada cahaya, ada warna dan ada benda yang bertawah, ada ketumpatan, kepadatan dan berbagai kedudukan alam beralam. Kita tidak boleh melihat kewujudan kita pada setiap masa di dalam bentuk yang statik ataupun pada satu lapisan sahaja. Ini dikatakan between masa lepas, masa sekarang dan masa yang akan datang. Apa yang tuan-tuan perhatikan dan mendengar daripada suara saya ini adalah benda yang lepas. Sesuatu yang telah berlaku, yang telah saya lafazkan, yang tuan-tuan mendengar dalam bentuk kata past tense ataupun benda yang telah berlalu. Ianya bukan dalam keadaan real time. Definisi real time atau masa ini, masa yang sinonim dengan penyelarasan masa seolah-olah kita berhadapan. Itu adalah satu konsep bergerak, bergetar tanpa kita memahami kewujudan alam beralam. Lantas, kenapa orang barat dan dunia sains melihat, mengkaji dan mencari bahasa ketuhanan itu bagi mengenal pasti akan tenaga struktur serta bentuk dan olahan bersama-sama dengan daya di sebalik segala bentuk getar dan hukum-hukumnya. Jadi dalam erti kata lain, contoh, orang Melayu sinonim dengan taman serendah segebun bunga. Orang Melayu sinonim dengan perlambangannya bunga yang segar, sekar mekar. Jadi di hadapan kita ini, kita dapati satu lapisan bentuk dia macam kun yang terbalik dalam bentuk bunga. Di alam beralam atau pada lapisan-lapisan alam yang lain, kedudukan saya, hamba Allah ini di hadapan tuan-tuan, kalau kita buka fabrik-fabrik realiti tadi, berapa tajam, berapa dalam, berapa kuat medan magnet keliling saya. Ini dikatakan makam, dataran, tataran dan hal yang acap kali saya nyatakan dalam sidang video saya yang terdahulu. Lantas, di satu dimensi yang lain, kita ini ibarat
duduk di dalam kelopak-kelopak bunga yang kembang dan pucuk, kesucian, kejenihan dan semangat dan kekuatan dan medan elektromagnetik menjadi titik tolak kepada kewujudannya anak-anak Adam. Jadi, para pengkaji barat acap kali akan mengkaji dan mengatakan the Adamitic. Ini saya ambil daripada Essay on the First Man Language. Kenapa manusia mencari suatu konteks yang dikatakan bahasa ayahanda yang pertama, bahasa the first man, manusia yang pertama hidup di muka bumi, yang mana saya katakan dan saya debatkan dan saya bahaskan ianya lebih padan dan hampir sama dengan bahasa Melayu bangsa kita suatu masa dahulu. Apa yang tinggal, apa yang kita warisi dan saya bercakap sekarang berbicara mempertuturkan ini adalah dikatakan the filtration ataupun era akhiru zaman. Bicara saya telah hilang kekuatannya, ketumpatannya, kemasinannya, kun fayakun dia. Di pentas Indonesia, di pentas Nusantara dan di pentas ahli-ahli spiritual, mati kamu, matilah kamu. Sakit kamu, sakitlah kamu. Rosak kamu, rosaklah kamu. Kata-kata ahli petapa, tok-tok wali, mereka yang masin, mereka yang mengenal diri, bicara dan pertuturan tadi menjadi hukuman kepada yang mendengar. Receiver itu akan menjalankan atomik partikel daripada kata sakit kamu, sihat kamu, pandai kamu. Dia hanya akan memprogram partikel-partikel zarah dan atomik kepada yang mendengar. Kena tak kena, pasti kena. Dah mendengar, pasti kena. Jadi, bahasa itu nyata wujudnya. Menghidupkan, merosakkan serta mencorakkan sesuatunya serba-serbi. Bila kita kata benda ni, saya ulang balik. Bahasa itu nyata wujud dan menghidupkan dan mencorakkan sesuatu serba-serbi. Bahasa Melayu tidaklah pasif. Bahasa Melayu atau bahasa Adam tadi umpama cahaya matahari yang bila mana dia hanya jatuh, walaupun kita tak nampak matahari itu diam, bercakap, kita dengar matahari itu berbicara, tetapi sebenarnya telah wujud satu chain of command atau dikatakan arahan. Cahaya matahari yang mengenai daun seolah-olah memberi dalam bentuk gelombang tadi, ada suara, ada bunyi yang kita manusia tidak dengar. Sel-sel fotosintesis bergerak-gerak, bergetar, menari, menghasilkan tenaga dan kemudian tenaga matahari tadi diolah untuk menghidupkan teras dan sekujur jasadnya atau sekujur pohonnya yang hidup melata di muka bumi. Maka bahasa itu adalah nadi dan jantung kepada sebuah ekosistem. Maka di dalam kitab-kitab agama langit, Adam diberikan nama. Nabi Allah Adam memberikan nama, menyatakan di hadapan seluruh malaikat. Maka malaikat mengatakan, tiadalah kami memperolehi apa-apa ilmu di sisinya kecuali yang mana yang Maha Mencipta itu izinkan. Maka konteks kefahaman nama yang diperolehi atau dikurniakan oleh kepada bapa pertama manusia ini sebenarnya adalah umpama blueprint. Dianya sepatah sebilah, tetapi dia ada lipatan-lipatan pembukaan dan lapisan-lapisan kekuatan dan daya dia. Dan bahasa ini ada kesannya kepada alam dan kedudukan Adam di syurga serta di muka bumi ini. Maka kini kefahaman kita akan nama tidaklah tepat hanya sekadar nama. Nama itu akan mencorakkan perilaku, perangai, karakter, acuan dan pola dan tata cara yang dinamakan tadi. Umpama kita namakan barang itu kucing atau anjing atau harimau, ianya tidaklah boleh lari daripada kedudukan dan acuan yang dinamakan tadi. Lantas, kita lihat dalam sedutan penulisan saya, nama daun itu pada lapisan pertama atau permukaannya Adam tahu nama seluruh lapisan. Daripada nama besar daun sehinggalah serat dan segala mekanik serta interaksi dari bahasa di dalam gelanggang selai daun tersebut. Jadinya di dalam konteks, ini selingan daripada kandungan buku saya,
perdebatan malaikat dan ketuhanan dan isu arahan, order perintah kepada malaikat, yang mana iblis atau Azazil terlepas pandang itu kerana tiada memahami sebenar-benarnya bahasa itu dan isyarat yang diberikan, maka dia terlepas pandang. Maka dia katakan, demi kerana engkau telah menyesatkan aku, maka izinkanlah aku menyesatkan anak cucu Adam tadi. Maka di dalam buku ini saya cuba memperincikan sejarah dan kedudukan bahasa ketika awal kejadian manusia, perdebatan di langit, kedudukan bahasa olahan, bahasa bicara, pandangan, soalan dan pertanyaan. Kedudukan soalan, pertanyaan dan fikir menjadi teras kepada ekosistem dan keberadaan dan kefahaman manusia tadi terhadap amanah dan tugasnya di muka bumi. Maka kepada putera tunggal yang kita katakan ayahanda tadi, ianya telah memahami bahasa, wajah wajah juga adalah bahasa, pandangan juga, cara dia bergerak, cara warna-warni, itu semua adalah sebenarnya konteks bahasa. Bahasa itu bukannya sekadar yang saya bercakap sekarang. Contoh, seorang pesilat mempertengahkan silat, cekak, karate, kungfu. Cara dia bergerak itu bahasa dia kata, itu bahasa kungfu. Nampak? Perlambangan bahasa, nama dan yang dinamakan dan dinukilkan. Maka saya bacakan. Suara adalah bahasa. Bahasa ada suara dan bentuk, serta kefahaman sebagai medium penyampai. Di dalam setiap suara yang kita dengar, pasti sudah ada tanda dan petunjuk yang nyata, ikhlas, lidah cabang ataupun kepentingan dan tujuan tertentu, tujuan sesuatu. Jadi konsep surah Al-Ikhlas, perjanjian itu semua saya letakkan, kepilkan kedudukan agama tadi menyatakan kebenaran wujudnya manusia di muka bumi dan kedudukannya cerita Melayu tadi daripada zaman Nabi Adam sehinggalah persoalannya bahasa itu juga diguna pakai untuk mempersoalkan di hadapan ketuhanan kenapa Adam perlu dijadikan. Dan dalam persoalan-persoalan dan bahasa itu diadukan, dibicarakan, disoal jawab, benar atau tidak, tak faham bahasa, andai daun-daun mempersoalkan, dia tidak bergerak. Dia jadi bingung, dia jadi statik, dia tak tahu apa nak buat dengan apa yang dia baru dengar, apa yang baru dia rasa. Mana kalau saya memberikan rasa pun adalah bahasa sebenarnya. Andai orang-orang Melayu kita pada hari ini tidak melihat bahasa Melayu sebagai statik, cara kepala saya bergerak, itu pun mencerminkan sesuatu telah diberikan, pandangan dan penyaksian ini telah diberikan kepada sidang pendengar. Maka adalah cerita Nabi Musa, Nabi Adam yang mempersoalkan kenapa berjumpa dengan Nabi Allah Khidir, fasik, munafik, kafir, apa maksud penutup dia, kenapa tiadakah kamu fikirkan, fikir itu apa, soalan itu apa, fikir belum tentu faham, faham belum tentu buat, akur, ingkar. Nampak? Kedudukan kefahaman di dalam kita hidup di muka bumi dan menjadi hamba Allah di dalam menunaikan amanah. Jadi konsep serba, konsep menelusuri. Maka di dalam buku ini juga saya mempertontonkan dan mengomel serba sedikit. Ni bab naskah pertama untuk makluman sidang pendengar. Linggo, tari, susunan dan struktur. Lingua franca. Lingua, lenggang linggu di dalam bahasa Melayu. Lah ni hampir semua tamadun manusia, teknologi dan sebagainya berteras kepada bahasa Inggeris. The modern world exists on the parameter and the architecture based on the English language. Itu dunia yang mereka cipta. Sedangkan alam Melayu, bahasa kita adalah bahasa alam. Lantas di dalam babak pertama pada sidang petang ini, bagi penonton TikTok saya terpaksa bahagikan kepada siri 9 minit, 10 minit. Bagi sidang pendengar di YouTube,
pembentangan ini akan menjurus kepada hampir 1 jam. Maka kita berbalik sebentar kepada dunia orang-orang Melayu kita. Point of reference ataupun galang ganti ataupun titik bermulanya pertuturan, pengenalan diri. Orang Melayu dahulu, dalam buku ni saya akan bagi contoh dalam pantun, sajak dan syair dalam naskah kedua. Orang Melayu menggunakan pakai saya, satu ya, menyatakan tauhid tadi. Kalau saya ni nak bercakap dengan kamu, kamu tidak memahami saya tadi, mana kamu telah terkeluar daripada gelanggang tauhid. Andai kamu tidak faham dan tidak berpegang dan tidak mahu patuh kepada perundungan satu dan menyatakan yang satu dan memahami tauhid tadi, orang Melayu takkan cakap. Orang Melayu pada dasar ekstrim dia tidak akan bercakap, berbicara, pandang bolehlah kot. Kebanyakan kita kalau lagi ekstrim, kita berlepas diri, pandang pun tak mau. Andai mereka tidak menyatakan mereka di dalam gelanggang tauhid, buat apa saya bercakap dengan kamu? Nampak? Hamba sahya. Sahya, pengesahan kepada dan mengiyakan. Sahaya, satu ha gelombang ha mim wal kitabil mubin, dan ya tadi, mengesahkan tadi. Ini adalah kedudukan setiap individu Melayu. Jumpalah siapa-siapa. Tok Rimau, saya minta izin nak masuk hutan. Dia tak kata nama dia, dia kata saya tu balik pada ketunggalan. Bahasa Melayu adalah bahasa tauhid. Jadi untuk beri faham galang ganti. Galang ganti pengenalan diri. Saya ni nama orang panggil Tok Fuzi, nama saya Muhammad Fuzi. Saya. Daripada kecil sampai besar. Sekolah rendah, sekolah menengah. Di usia saya pada 52 tahun ini. Pertama kali saya lihat balik, bermula daripada bagaimana saya menggelar diri saya. Saya adalah Muhammad Fuzi. Nama saya dah masuk nombor 3 tu. Saya Muhammad Fuzi. Nombor 2 tu, satu ya Muhammad Fuzi. Nampak? Kalau kita kalih bahasa Melayu kepada bahasa tauhid, satu, ya benar, satu benar Muhammad Fuzi. Kalau yang satu tidak, saya tidak iakan, saya tidak berhak menggelar nama dan memakai nama Melayu yang mak bapak saya bagi. Kalau kita pergi lebih ekstrim, maksud dia kedudukan tauhid, itikad dan kefahaman kepada anak-anak bangsa inilah yang telah hilang. Dan saya dalam mahu tidak mahu, saya nampak satu ya membenarkan yang satu. Nak tukar lagu tu ke? Kita dah permudahkan olah tata cara tauhid tadi. Bagaimana saya nak menjawab kepada anak-anak saya dan anak-anak bangsa saya? Konsep teras kepada galang ganti tauhid telah wujud dalam satu. Tunggal benar. Jumpalah siapa? Saya Fuzi. Hang siapa? Kalau dia kata I, itu I saja. Hang bukan pengesahan tunggal, tapi tunggal bagaimana? I am. Aku adalah. Itu dah bahasa lain tu, nampak? Lebih kurang sama, tapi akan membawa kepada cerita lain. Jadi, di awal jejak warisan di bumi Melayu saya ni, kenapakah Melayu itu dirujuk sebagai hamba saya? Hamba yang sah, membenarkan dan ada tuannya, ada ketuanannya, ada ra'ajanya, ra'aja sekalian alam. Maka konsep ra'aja pun saya kupas dan terangkan dalam naskah ini. Dan kenapa dikatakan raja sekalian alam sebagai bahasa tua, dan Adam menjadi raja yang pertama. Ada orang kata khalifah, tu bahasa Arab. Dan kenapa perkataan rakyat wujud? Bila kita susun kodek-kodek dan juga galang ganti bahasa Melayu, bukan daripada segi linguistik yang barat telah pegang sejak zaman bersamaan. Saya melihat bahasa saya, bahasa tok nenek saya, bahasa ibunda saya, daripada keadaan yang jauh berbeza daripada apa yang mereka paparkan. Apa itu raja? Apa itu rakyat? Apa itu ayat? Ahli kitab. Bila ada raja, ada pengajaran, ada utusan Nabi dan Rasul, ada ayat, konteks Nabi dan Rasul di dalam keluarga Adam dan konteks Nabi dan Rasul di dalam keluarga Melayu. Maka kalau orang kata, siapa Nabi dan Rasul kepada orang Melayu? Dalam naskah ni saya dah kata teranglah.
Nabi dan Rasul, utusan Allah kepada orang Melayu adalah Raja Melayu. Jadi ni kerja kita pening lah kan. Jadi silalah baca buku ni, naskah untuk ambil faham dan ambil maklum. Jadi di dalam konteks nak memahamkan cerita ini, bukannya saya sembang kari mengada-ngada, mentakwilkan dan memperdebatkan sesuatu untuk saya jadi famous, jadi viral dan sebagainya. Tak. Saya Fauzi, saya Melayu. Melayu itu satu lagi konteks. Maka saya paparkan buku daripada R.O. Winstead, Resident, geng-geng Resident Knight Templar Freemason yang memerintah tanah Melayu. Bahasa-bahasa lama kita lah ni dah tak pandang dah. Depan ni, Sahaya tidak pandai menari, sebarang tari Sahaya tarikan. Saya tidak pandai menyanyi, sebarang nyanyi saya nyanyikan. Sahaya. Kita menari keluar bilik, sebarang tari kita tarikan. Kita menyanyi adik-beradik, sebarang nyanyi kita nyanyikan. Jadi kalau kita pergi kepada keadaan yang ekstrim, rangkap-rangkap ini yang wujud di dalam dunia Melayu kita, adik-beradik keluarga Adam. Saya tak reti apa pun, tapi kalau tari diberikan, saya nak menari. Gerak ilham dan laduni, silat gerak, silat gempur. Bergeraknya mengikut apa yang hidup di dalam jasadnya seorang Melayu. Hamim wal kitabil mubin. Sahaya. Ada hamim tu. Maka, bagi mengakhiri sidang pertama, kupasan dan trailer naskah saya. Ni pertengahan buku. Tumbuk padi sulung tahun. Hari raya, raya haji. Di dalam teras ada daun, di dalam daun ada isi. Jadi bila kita berbalik di awal buku saya, konteks daun, isi daun, teras dan cahaya matahari itu akan merujuk kepada bahasa. Dari kecil baju hijau, sudah besar baju merah. Luarnya syurga, dalamnya neraka. Bara api di dalam tanah. Orang tua kuat berbedak. Jadi kias daun, kesinambungannya ini saya nyatakan. Supaya kita ambil maklum. Sebenarnya bagi saya peribadi, orang nak kata lagu mana pun katalah. Saya sedang mengkaji bahasa ibunda saya, bahasa jiwa bangsa. Dan dalam kajian saya yang saya keluarkan perlahan-lahan daripada sepersalinannya, ulit mayangnya, sejati, kosmologi orang Melayu, Isa Ruhullah, apa lagi? Merung Mahawangsa, sehinggalah kepada naskah akan bahasa Melayu ini dan kitab ketuhanan orang Melayu. Kitab bahasa Melayu. Dan juga kenapa tidak mahu bertemu dengan Rasulullah SAW. Bahasa kita ini, andai kita gagal memahami, kita kena kembalikan serba-serbi permata bangsa, songkok ke, lilit tengkuk saya ke, baju ini ke. Semuanya bila kita cakap, kita fikir, menjadi nyata, wujudnya pertalian sulaman akad dan tekad yang tersulam indah di dalam suatu zaman dahulu. Setiap patah bilah-bilah perkataan, pandangan, pendengaran, rasa, gerak, tari orang Melayu adalah dalam gelanggang tauhid sejati, tidak lari walau selingkar. Jadi hajat saya seperti biasa, bukannya nak memporak-perandakan pemikiran di alam muka bumi ini, nak jadi viral ke apa, tidak sama sekali. Salah satu ya benar. Kenapa saya terlepas pandang sehingga umur saya 50 atau 40 tahun lebih ketika kali pertama saya berjumpa dengan seorang lelaki Melayu di tanah Melayu, di negeri Melaka, yang memperlihatkan akan bahasa leluhur saya di dalam gelanggang ketuhanan. Maka benda ini bercampur bau di antara mistik ketuhanan Nabi dan Rasul Panglima Datuk Laksmana, Adiputra, Pendeta, Majlis Wali Tanah Melayu. Di dalam satu kesinambungan, benarlah bangsaku, bangsa bertauhid. Maka andai kita kembali, anak-anak bangsa dan keluarga kita, saudara saya di luar, kembali kepada gelanggang tauhid,
memahami intipati dan jiwa tauhid yang telah ada di dalam bahasa galang ganti kita, maka bangkitlah kembali di dalam gelanggang pelukan kasih yang maha pengasih dan maha penyayang, supaya kasihnya, rahmat yang Maha Esa kembali kepada bangsa saya, kaum saya yang mengerti bahasa yang saya pertuturkan. Dunia ini hanyalah sementara. Malam ini saya bisa dijemput, dikembalikan. Apakah yang telah saya perlakukan, pergunakan di dalam bahasa Melayu saya? Adakah saya telah terjumpa bilah-bilah dan perkataan yang terang jelas saya nyatakan pada hari ini? Dahulunya hampir semua bahasa Melayu ini telah duduk dan kekal di dalam gelanggang tauhid sejati. Kita orang ahli kitab, kita leluhur bertauhid, kita bukan syirik, fasik, munafik dan berpaling daripada kebenaran yang Maha Esa. Maka saya menyusun 10 jari, kita bakal bersambung dalam babak keduanya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.